السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini dan yang menyampaikan kita pada akhir 10 akhir bulan Ramadan, yang ianya merupakan waktu yang di antara waktu-waktu yang kita tunggukan untuk melakukan amalan-amalan terbaik supaya Allah memberikan amalan ini kepada kita dan apa yang kita nak kita dapat. Maka mudah-mudahan Allah berikan perjalanan akhir Ramadan ini penuh dengan keberkatan dan kekuatan untuk kita beramal dan mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita mengharapkan keredaan Allah pada hari-hari yang terakhir begini supaya dapat kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan Allah terima amalan kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kerana ianya merupakan hari yang penuh pengampunan, hari yang mana Allah berikan ganjaran berlipat ganda dan insya-Allah kita berjumpa lagi dan sampai kita dapat apa yang Allah janjikan. Kita sambung balik pelajaran kita pada muka surat 362, masih lagi membicarakan kitab Al-Jami', ya, syarah kitab Al-Jami' yang diambil daripada kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka pengarang pensyarah bagi kitab ini Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bassam telah mengupaskan kepada kita daripada awal sampai akhir. Wallahu alam, adakah kita mampu untuk beramal ataupun tidak? Buatlah walaupun sedikit dan teruskan dalam siri menuntut ilmu. Dan apa, ianya amat penting pada kita. Beramal dengan ilmu ini amat penting supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang menyesatkan. Apatah lagi kita berada di akhir zaman dengan keadaan mereka yang tidak bertanggungjawab pada agama ini telah menjadikan agama ini kacau bilau. Ya, orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menentukan kedudukan agama ini tidak berlandaskan dengan cara prinsip yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang kita dah belajar, antu alaihi bin nawajiz, ya, yang mana Rasulullah telah mengingatkan kita bahawa hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tetapi berapa ramai yang cuba nak mengambil jalan yang selain daripada jalan ini, dan akhirnya kita menyaksikan satu hari satu ketika tarikat yang sesat itu, ya, tarikat seperti tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah yang sesat itu diterima semula, yang jelas memuja kepada kubur, meminta golongan-golongan bertawasul kepada ahli orang yang dah mati, syirik kelia, tapi diterima semula. Satu benda yang berbahaya tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Masalah syirik, masalah besar, habis terbatal amalan. Tidak ada khilaf dalam bab itu. Berdoa kepada ahli kubur tidak ada khilaf dalam masalah itu. Ya, kenapa? Kerana syirik yang jelas. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara syirik yang sedemikian. Minta lindung daripada Allah daripada kejahilan. Ya, kita berdoa kepada Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika min wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya, aku mohon kepada Allah supaya aku tidak mensyirikkannya dalam keadaan aku tidak mengetahui. Kalau mengetahui dahsyatlah. Dan aku mohon kesalahan syirik aku yang mana aku tak sengaja. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya menuntut ilmu dan memastikan ilmu yang kita ambil itu betul-betul dari sumber yang asli, dari sumber yang betul. Kalau tidak, kita akan berhadapan seperti itulah
menerima, membuta tuli, ya, dan akhirnya kita tersesat mengikut dengan kaum-kaum yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Saya tidak akan redha dalam bab itu dan kita kena berdiri tegas dalam bab ini walaupun kita tidak keras, tetapi ketegasan perlu ada dalam jiwa kita. Ketegasan perlu ada dalam jiwa kita untuk memastikan perjalanan kita ini akan terus dalam keadaan perjalanan yang betul. Ya. Baik. Jadi hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 yang mana dari Anas dia berkata kita berkaitan dengan doa sapu jagat. Dia kata doa sapu jagat ini adalah doa yang menyeluruh. Ya, doa yang menyeluruh. Sebentar. Doa yang menyeluruh. Okey. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Dari Anas dia berkata kana aktsaru du'ain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni muttafaqun alaih. Okey. Dalam hadis ni membicarakan bagaimanakah sifat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kasar yang disebutkan ianya doa yang menyeluruh. Ini di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia berdoa, dia akan banyak ataupun bila dia berkata perkataannya itu merupakan perkataan yang menyeluruh. Ya, menyeluruh. Maka di sini di antara doa yang disebutkan di sini ialah doa yang diambil di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey. Baik. Maksudnya, Rasulullah SAW sering memanjat doanya. Dalam doanya itu disebutkan, Ya Tuhan kami, berilah kami kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungkanlah kami dari azab neraka. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Kita telah membicarakan berkaitan dengan zikir dan doa pada pelajaran yang lepas. Dan kini kita sedang memfokuskan satu perkara lagi berkaitan cara-cara berdoa. Tuan-tuan dan perempuan minta kepada Allah. Minta apa saja. Walaupun kita minta sebiji beras ataupun sebiji buah ataupun RM1. Minta kepada Allah dahulu. Ya. Minta apa saja. Kalau kita nak banyak pun minta. Walaupun kita katakan, Ya Allah aku nakkan harta sedunia seisinya. Tak menjadi masalah. Minta. Kerana apa? Kerana kita tahu dengan siapa kita meminta. Kerana Tuhan yang bersifat idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nakkan sesuatu, dia akan kata kun, jadi, maka jadi. Kita meminta kepada kuasa yang tiada limit, infinity kekuasaannya. Kemuncak kehebatan. Kita minta. Logik tak logik pada pemikiran akal, minta selagi perkara itu mendatangkan kebaikan. Tidak menjadi masalah. Itu dengan Tuhan. Tuhan boleh buat apa yang dikehendakinya. Cuma pastikan doa yang diminta itu, yakni apabila kita munajat kepada Allah, kita meminta, pastikan dilapikkan dengan perkara-perkara akhirat. Itu dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan tidak melapikkan dengan perkara akhirat, itu yang menjadi fitnah kepada kita satu hari nanti. Ya, kenapa menjadi fitnah kepada kita satu hari nanti? Bila kita melakukan, ya, kita meminta sesuatu, lalu Allah jadikan ianya sebagai fitnah. Dalam Al-Quran pada ayat ini dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan, ya, pada surah Al-Baqarah, kalau siapa yang ada Quran buka muka surat muka surat 31 surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Buka ya. Siapa ada Quran boleh buka. Page 31 surah yang kedua dan ayatnya adalah ayat yang ke-200. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil tengah ayat tu. Ya.
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Itu dia ayat dia. Yang kita lihat pada kalimah yang Rasulullah sebut. Okey, pada ayat dia Allah katakan di kalangan, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, ya, pasal dia khusus di dunia je. Dan baginya, dan tiadalah baginya bahagian iaitu menyenangkan di akhirat. Tu dia. Ya. Dia tidak ada bahagian yang menyenangkan di akhirat bila dia semata-mata mintakan dunia. Oleh kerana itu kalau kita nak minta, ya Allah bagikanlah aku anak, bagikanlah aku cucu semata-mata, tak boleh. Bukan tak boleh kerana apa? Kerana tidak dilapikkan. Kerana ianya akan menjadi fitnah. Ditakuti menjadi fitnah. Misalnya bila kita minta, ya Allah nakkan anak, ya, semata-mata terhentikan situ, tetapi kita tak lapikkan, ya Allah berikanlah aku anak yang mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan kehidupanku di dunia dan di akhirat. Ya, kena lapik begitu. Ya Allah bagikanlah aku cucu, ya Allah, yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan hati kedua mak bapaknya di dunia dan di akhirat. Lapik. Itu pasal dalam sijil macam saya yang buat program akikah tu kan, kita buat kalimah tu yang menyejukkan mata hati ibu dan ayah yang boleh membawa ke syurga. Ya, kalimah tu kita letak pada sijil kita. Ya, yang mengisyaratkan bahawa dilapikkan kalimah-kalimah itu kerana apa? Berapa ramai orang yang memiliki anak dan akhirnya membawa kepada kesesatan. Yang diceritakan dalam surah apa? Surah Al-Kahfi itu yang pernah kita kupaskan. Ya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun budak tu, mak bapak dia adalah orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Dan kami takut, ya, budak ini akan membawa mak bapak dia kepada kesesatan. Maka di situlah, ya, dan melampaui batas yang mana akhirnya kita tahu kisahnya. Ya, tu dia anak. Tetapi mak bapak kena pastikan ianya menjadi mak bapak yang soleh. Ialah insya-Allah dia boleh menjadi anak yang soleh apabila menepati ciri-ciri ataupun mak bapak yang soleh menepati ciri-ciri, ya, yang ditetapkan. Terutamanya menjaga iman dia yang betul dan menjaga kewajipan, perkara-perkara wajib. Kena jaga. Maka di situ Allah akan membantu mak bapak. Dan kita, begitu juga kalau kita jaga diri kita, ada adab. Kadang-kadang betul orang nakkan anak, dia tak dapat anak dah bertahun kahwin. Saya tahu dalam bab ini kita ada kawan-kawan yang dah berkahwin bertahun-tahun tapi tak memiliki anak. Tapi sayang ada yang bawa kepada tempat-tempat yang syirik. Mempercayai bomoh-bomoh. Sampai sudah tak dapat anak juga. Tetapi ada yang mengambil sikap ambil anak angkat. Okay, tak apa. Ada yang juga pergi jumpa doktor pakar dan akhirnya menjadikan perubatan adalah cara dia. Ya, akhirnya Alhamdulillah beranak-ranak pula. Dan berbagai-bagai, itu semua rezeki. Tapi ingat, dalam bab ini kena lapikkan. Begitu juga dengan orang yang nakkan harta dunia. Berlapik. Ya Allah jangan berhenti. Ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya. Jadikanlah aku orang kaya. Bagilah aku harta. Berhenti di situ. Tidak dilapikkan. Ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya beriman. Yang mana harta itu dapat ku infakkan di jalan Allah atau ku gunakan di jalan Allah, ya, dengan cara yang betul. InsyaAllah. Di situ yang Allah katakan dari dalam Al-Quran ayat yang bawah, ayat yang sama. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan perliharalah kami dari seksa neraka. Nampak tak?
Jadi dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa kita nak dunia dalam bentuk hasanah dan akhirat dalam bentuk hasanah. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada neraka dan jauhkanlah kami dari neraka. Nampak? Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini jelas kepada kita. Bagaimanakah cara kita berdoa? Itu pasal dalam siri berdoa, kita kena ada adab-adabnya dan kita kena tahu cara meminta, dan semua kena pelajari, bukan main terjah aja. Ya, orang setengah terjah aja. Lepas tu gaduh, ya Allah, aku dah doa banyak kali, tak dapat juga. Bukan begitu. Ya, itu tanda kita su'zon dengan Allah. Ya, su'zon dengan Allah. Sedangkan para nabi sewaktu dia berdoa kepada Allah, dia tidak pernah su'zon sekali. Bahkan dia masih lagi menyebut-nyebut bahawa dia sentiasa berdoa kepada Allah yang seperti mana yang disebutkan dalam surah Maryam. Ya, kita lihat dalam surah Maryam, surah yang ke 19, juzuk ke-16, muka surat 305. Ya, surah 19, juzuk yang ke-16, muka surat 305. Allah berfirman. Ya, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Okey, tengok ya bagaimana. Kaf ha ya ain sad, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Yang dibaca ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakaria. Ya, Allah katakan, penjelasan ini adalah tentang rahmat Rabb, kalimah Rabb tu. Ya, kalimah Rabb itu yang mana ia menceritakan bahawa sifat rububiyah Allah, kehebatan, kekuatan Allah dengan rahmat dia. Dia menceritakan keadaan Zakaria, kepada Zakaria. Ya, rahmat dia kepada Zakaria. Apa dia? Iaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Nampak tak? Macam mana? Dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Lembut dengan tidak mendesak. Kita kata, ya Allah, aku dah berdoa lama-lama, dah sampai aku tak larat nak berdoa. Ya. Startnya baru je semalam. Dah kata lama. Startnya baru je seminggu. Dah kata lama. Kita tengok berapa lama Nabi Zakaria berdoa. Apa dia? Iaitu, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Dengar ya. Tulangku telah lemah. Dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Ya subhanallah. Dia doa nak apa? Dia doa nak anak. Nampak cara dia berdoa. Dia bagi tahu, ya Allah, aku berdoa. Maksudnya kalau orang ni, kalau mengikut orang ni, bila lepas je, dia kadang-kadang sebelum dia kahwin dah mengharapkan Allah memberikan anak, ya, bakal zuriat dia, pertama bakal isteri dia dan zuriat dia yang solehah. Dan kalau tak, dia waktu lepas dia kahwin tu dia berdoa. Dan kalau kita saksikan dalam usia berapa tahun mereka ini berkahwin. Ya, usia berapa tahun mereka berkahwin. Dan kita tahu bahawa di kalangan macam Rasulullah sendiri berkahwin dalam usia 25 tahun. Dan dikenali itu adalah waktu perkahwinan. Dan jaranglah, bukan jarang tetapi pada zaman dahulu, terutamanya kaum wanita, dia kahwin bawah 20-an. Saya teringat pada zaman-zaman tahun 80-an tu,
Ya, dikategori kalau perempuan lambat kahwin dah masuk umur 23 tahun tu, 25 itu dikategorikan dah lambat kahwin. Kerana usia kahwin mereka adalah 20, 21 begitu. 19. Tetapi kalau zaman dahulu lagi, ya, perkahwinan terhadap wanita-wanita ini berlaku lagi awal. Ada yang pada usia, ya, 18 tahun, 16 tahun. Macam ibu saya 16 tahun, ya, berkahwin. Berarti muda. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa perkahwinan yang berlaku, perkahwinan yang berlaku saya berlaku masalah lain sikit. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah ini apa yang berlaku, kita menyaksikan perkahwinan zaman Allah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, di mana usia Aisyah adalah 9 tahun. Bukanlah maksudnya kita nak kahwin, dah Rasulullah kahwin 9 tahun, kita pun cari 9 tahun. Tak. Rasulullah lakukan itu kerana Rasulullah melakukan mengikut program wahyu, satu. Dan nak bagi tahu kepada kita bahawa umur 9 tahun adalah umur yang mana perempuan-perempuan dia agak mature, cepat. Dia cepat matang. Dah 9 tahun tu dia ada maklumat. Ya, oleh kerana tu berhati-hati. Apabila Rasulullah mengatakan kena pisah 10 tahun tu apa semua penting tu. Kerana waktu itu budak-budak dah pandai dah beberapa perkara. 9 tahun. Kita gelak tak? Pada zaman dahulu adalah kebiasaan orang-orang Arab yang mana berkahwin dalam usia yang dikategorikan kita terlalu muda. Tengah main seremban, main masak-masak lagi kan. Ya, saya tengok kawan saya di Pakistan dahulu, ya, dia berkahwin dengan budak perempuan umur 14 tahun. Memang pening kepala. Duduk datang kat universiti tu. Apa hal ni? Kata jumpa kat masjid. Aku pening lah. Ya. Apa yang pening? Bini aku ni aku nak makan, dia sibuk main masak-masak, main seremban kat luar sana. Itu di antara masalah berkahwin terlampau yang dikategori budak-budak. Tetapi dalam perkahwinan ini berlaku yang mengingatkan kepada kita bahawa budak-budak perempuan dalam usia yang begitu dia telah dikategorikan macam ada kematangan untuk urusan yang dikaitkan dengan berumah tangga. Walaupun dia sibuk dengan main-main, tetapi kan Aisyah dalam usia 9 tahun tu. Dia macam mana mana ke barang kita nak buat. Dia buat, orang dulu dia pandai buat melalui kain kan.
melalui kain tu. Lepas je dia buat, ya, dia ada sayap. Buat satu anak patung, macam anak patung lah kan. Lepas tu dia buat, dia keluarkan sayap dia. Macam kita keluarkan ni. Apa? Lepas tu dia main di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah tengok aje. Aisyah. Ya, dia main. Apa tu Aisyah? Rasulullah tanya. Ini kuda kan? Ai, kuda ada sayap ke? Kan? Aisyah kata, kan kuda Nabi Sulaiman ada sayap kan? Lepas tu dia main kan. Rasulullah subhanallah dalam bab itu. Tapi nak menceritakan bahawa usia-usia yang begitu orang perempuan sudah menjadi kebiasaan di zaman dahulu berkahwin dengan usia yang muda. Itu pasal Rasulullah tidak pernah pada ketika itu. Orang-orang Arab di Madinah pada ketika itu tidak mengkritik perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah. Tak ada isu langsung pada zaman itu. Ya. Kita aja zaman sekarang ni disebabkan sistem penjajah yang mengetatkan perkahwinan kepada anak-anak dan akhirnya yang menyebabkan anak-anak itu ya dia telah melakukan perkara yang na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan perempuan, di antara perkara yang menyebabkan kenapa saya menubuh sekolah saya tahfiz tu, di antaranya apabila saya balik ya dari Pakistan waktu itu dalam tahun 2005, saya terbaca satu petikan akhbar berlaku di salah satu sebuah sekolah ya yang mana budak darjah 4, yakni 10 tahun. Mereka tutup pintu-pintu tu dan biarkan 2 orang pelajar darjah 4 ni, seorang lelaki, seorang perempuan. Kita tahu pelajar kita bercampur kan. Seorang lelaki, seorang perempuan di waktu rehat. Dibiarkan dalam tu, dia penjaga pintu. Ya, nampak dah. Dan dibuat seperti mana yang ditengok pada zaman itu, video-video yang ditengok. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Keluar surat khabar. Saya waktu tu tengok, saya rasa takut. Ya, saya kata biar apa pun berlaku, biar anak-anak itu di depan mata kita. Maka semenjak itulah ya saya bina untuk kita bina masyarakat yang mana hak mana kita mampu dengan membina sekolah tahfiz saya ini. Itu dia. Ya, sebab saya takut sangat. Saya tengok tu ya Allah. Ya, bukan kita kata guru tak pantau, tetapi dia berlaku dengan tidak disangka. Bila satu benda yang berlaku tidak disangka, bagaimana nak dipantau? Tak sangka. Okey. Jadi itu sebab ya. Jadi ujian yang pertama kepada keluarga anak-anak kita itu yang menyebabkan saya buat keputusan untuk membina sekolah tahfiz saya. Kemudian Allah uji pada tahun ini ya dalam bulan Ramadan ya ataupun sebulan lepas dan sampai sekarang yang mana Allah uji pula tuan tanah nakkan tanah dia balik ya, maka dia minta kita keluar ya. Setelah 16 tahun kita berada, lalu dia minta kita keluarlah dan insya-Allah kita habisnya pada 31 hari bulan 5, maka kena keluarlah ya, kerana tuan tanah dah minta balik. Maka apa yang penting tolong doakan, mudah-mudahan Allah bagi kepada kami tempat yang baik, yang lebih baik dan juga diberikan dalam keadaan kami dapat membina satu sekolah yang baru dengan pondok orang tua yang kami cita-citakan untuk dibina bersama ya, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah kabulkan. Baik. Jadi apabila perkara itu berlaku, maka saya teringat ya dalam bab ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku pergi ke Yaman. Aku pergi ke Yaman dan aku bertemu dengan seorang nenek umurnya 21 tahun. Ya. Umur nenek 21 tahun. Bayangkan, maksudnya dia berkahwin umur 10 tahun. Ya, dan dapat anak mungkin umur 11 tahun, maka anak tu membesar, bila anak tu dah 10 tahun dikahwinkan juga, maka umur dia pada 21 tahun dia dah dapat cucu. Ataupun begitu lebih kurang ya, yang mana dia mendapat cucu, mungkin anak tu kahwin awal lagi 9 tahun dapat cucu. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan,
kalau kita begitu umur 10 tahun kahwin, ya, umur 10 tahun, umur 20 tahun, 21 tahun dah cucu. Okey. Umur 22 tahun, 31 tahun dah dapat cicit. Umur 20 tahun dah dapat cucu, umur 30 tahun kita boleh dapat cicit. Umur 40 tahun cicit, piut, 30 tahun dah 40 tahun dapat piut, 50 tahun dah dapat piat ke apa ke, wallahu a'lam. Tapi nak menceritakan bahawa pada zaman itu adalah perkahwinan itu dalam lain tak apa ya. Maaf ya, lain tak berapa baik. Baik. Ada pun yang itu perempuan, bagaimana lelaki, umur berapa tahun kita menyaksikan di kalangan manusia ini berkahwin. Ya. Biasa kita lah umur 70 tahun, biasa 18, 19, 20, yang mana pengalaman kita, ya. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, memang ini di antara pengalaman yang perlu kita pelajari kan. Okey, yang mana jangan sangka umur 15 tahun budak-budak dah tak pandai di waktu ini, apatah lagi dengan teknologi yang ada pada tangan mereka, dah habis dah. Ya, habis keaibannya, mereka lihat, mereka tengok kalau kita tak kontrol kan. Habis ya, apa urusan orang tua, habis mereka tahu. Kerana kita pernah ada pengalaman dalam bab-bab yang begini. Ya, mak bapak tak cerita waktu dia nak hantar anak dia mengaji tahfiz konon. Ya, tak cerita yang sebenar. Ya, dia kata anaknya umur baru 15-16 tahun. Tetapi sebenarnya anak dia dah terjebak dalam satu perkara zina dengan seorang wanita. Kawan sekolah sebaya pun. Mak bapak tak bagi tahu. Sampai akhirnya terbongkar pada kita. Budak tak boleh belajar, memang tak boleh. Dia masalah dia dah lain dah, otak dia. Ya. Nak mencerita kepada tuan-tuan dan perempuan 16, 15, 16 ni dah kira itu waktu dah lain dah. Orang yang berkahwin di kalangan lelaki yang awal, di kalangannya adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Yakni Amr ibn As. Amr ibn As berkahwin dalam usianya 11 tahun. Ya, 11 tahun pada zaman dahulu. 11 tahun budak kita main basikal pacak lagi tu. Ya, basikal apa orang kata lajak, basikal lajak lagi. Ya, tak reti apa-apa. Tapi orang dahulu 11 tahun mantap. Ya, seperti Amr ibn As. Kalau tidak masakan Usamah ibn Zaid umur 18 tahun menjadi ketua panglima perang, ya, dan juga Muhammad bin Qasim yang boleh membuka tanah Hindi, tanah India sana. Okey, baik. Jadi kita lihat dalam bab ini, ya, dalam Nabi Zakaria berdoa, maksudnya dalam usia yang baru kahwin sampai harinya uban dah menyala-nyala. Kalau uban dah menyala-nyala ni adalah kategori umur 60 tahun ke atas. Ya. 40 belum, dah ada uban. Ya, dah ada uban tapi baru mukaddimah. Masuk 50 ada separuh. 60 dah mula memenuhi kepala. 70 dah menyala-nyala. 80 dah nak masuk kubur. Ya. Tapi Allah bagikan kepada Nabi Zakaria dengan kesabaran yang begitu dahsyat. Ya, sehingga dia mengatakan dia tidak berputus asa dalam siri berdoa kepada Allah. Itu yang paling penting. Baik, sekarang kita masuk balik. Masuk balik pelajaran kita. Kalimah yang digunakan, ya, kalimah yang digunakan oleh Rasulullah SAW merupakan kalimah yang menyeluruh. Kandungan hadis pertama, lafaz doa pada hadis ini merupakan salah satu ayat Al-Quran yang beliau banyak melantunkannya. Al-Qadhi Iyad menyatakan, Nabi banyak berdoa dengan ayat ini kerana cakupan maknanya meskipun semua perkara dunia dan akhirat. Kebaikan di sini bermaksud segala kenikmatan dunia dan akhirat serta perlindungan dari api neraka. Dua perkara ini merupakan faktor utama dari kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan
Yang dimaksudkan dengan lafaz dunia, lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita lafaz itu menyeluruh untuk menyelamatkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Okay? Jadi kalimah yang menyeluruh ini hafal. Dan ianya tidak menjadi kesalahan bila-bila kita membaca sama ada dalam siri doa, dalam solat, di waktu sujud ataupun di mana-mana. Walaupun dia ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca waktu sujud. Tetapi dia dalam bab ini dia termasuk doa yang dibenarkan. Dalam bab doa dibenarkan dibaca di dalam solat. Dan ianya dibaca di waktu di antara rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Kalau kita tawaf, maka disunnahkan kita membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi ianya disunnahkan kita membacanya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah haji telah dibuka kembali. Ya, dengan kotanya tak banyak. Ya, tak banyak kota yang diberikan kepada kita, hanya dalam 34,000 saja kalau tak salah saya. Ya, berbandingkan pada haji-haji yang lepas. Ya. Kenapa bilangan perlu dijaga di waktu sekarang ini COVID. Ya. Cuma saya menasihatkan kepada para jemaah ya, haji ataupun jemaah umrah supaya sewaktu mereka melakukan haji dan umrah pastikan ilmu mereka tu ada. Terutamanya ilmu tauhid. Jangan nak buat benda khurafat di Mekah dan di Madinah. Ini yang menjadi kesilapan jemaah-jemaah kita. Bila dia nak melakukan haji, tidak ada ilmu. Bukan apa, dia terjebak dalam khurafat dan bid'ah yang berlaku di bumi kota Mekah dan kota Madinah. Ya, jangan. Habis terbatal amalan kita. Bayangkan susah nak pergi haji pada zaman sekarang dengan kos yang begitu tinggi. Ya, tiba-tiba kita pergi-pergi, dengar pula mutawif ni, ya, banyak cerita-cerita songel dan cerita-cerita yang tak betul dibawa. Akhirnya kita pun okey, ikut je. Saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua mutawif ada ilmu. Dia hanya menghafal skrip. Ya, berapa banyak kalimah-kalimah atau perkara-perkara yang syirik diajar. Perkara-perkara bid'ah diajar di bumi Mekah sana. Tak cukup tahlil di sini, buat tahlil kat sana. Tak cukup memuja kubur di sini, buat puja kubur di sana. Dan akhirnya kita buat amalan haji, amalan umrah yang menggunakan kos yang begitu tinggi, akhirnya habis hilang seperti debu berterbangan. Disebabkan amalan-amalan kita ada unsur syirik dan khurafat. Jangan, berhati-hati. Pasal saya menyaksikan, okey, saya sendiri mutawif, saya tahu. Satu hari pada tahun 98 waktu tu, ya, ada jemaah-jemaah yang saya kenali, lalu mereka datang umrah, lalu mereka kata, jomlah Ustaz naik sekali bas bersama kami, van coaster bersama kami. Ya, mula saya tak nak lah, tapi dia kata, mai, tak ada, coaster ni tak ramai. Lalu saya naik. Dan waktu tu mutawif dia adalah orang Indonesia. Ya, dia cerita-ceritalah, tak apalah, cerita memang adalah cerita-cerita khurafat yang datang di waktu tu di Madinah. Apa berlaku? Apabila nak sampai pada ziarah, selepas ziarah luar tu nak sampai balik ke Madinah, Masjid Nabawi, ya, hotel-hotel di keliling tu. Maka dia katakan para ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, yang mana kita sekarang akan pulang ke bumi Madinah ini, yakni Masjid Nabawi adalah satu tempat istimewa. Kerana apa? Kerana ada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana kita perlu lakukan apa dia? Supaya kita dapat melakukan, jika ibu-ibu, bapa-bapa ingin bertaubat, ya, maka hendaklah kita berdoa kepada Rasulullah. Dia ambil dalil ayat surah An-Nisa ayat 64. Apa dia katakan? Lalu dibaca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما أرسلنا
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Dan kami tidak mengutuskan seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya kalau mereka ketika menginayakan diri mereka datang kepadamu lalu memohon keampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan keampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan perempuan, dia gunakan ayat ini sebagai mengatakan ibu-ibu, bapa-bapa kalau nak bertaubat pergi ke kubur Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku ni bersalah, berdosa maksudnya. Ya, tolong ampunkan aku. Ya, tolong bagi ataupun tolong Allah ampunkan aku, doakan aku supaya Allah ampunkan aku. Clear tawassul kepada orang yang dah mati walaupun Rasulullah tidak pernah berlaku pada zaman sahabat. Dia ajar benda tu syirik. Terkejut saya. Kalau ikut ayat ni di waktu Rasulullah hidup, yang mana mereka para sahabat berjumpa, ya Rasulullah tolong doakan kami kepada Allah, ampunkan dosa kami. Lalu Rasulullah berdoa. Maka itu kaedahnya tawassul mereka ini di waktu Rasulullah hidup. Tetapi dia bawa tawassul ini sewaktu Rasulullah dah wafat. Turun je daripada coaster, terus saya pegang. Saya pegang dia. Syekh, nak tanya Syekh. Dia orang Indon ya. Dia ada satu kelompok yang menuntut ilmu di Kubak sana, grup-grup Sufism. Dia di antaranya. Saya tanya, entah baca tadi ayat dalam surah surah An-Nisa tu tadi. Entah suruh jemaah pergi ke kubur Rasulullah, minta doa kepada Rasulullah. Itu syirik tu. Oh kan. Direct saya kata. Lepas tu dia tanya, awak belajar mana? Saya faham dah. Bila dia tanya belajar mana tu, kalau saya, kalau kita ni belajar di Universiti Madinah, dicop hantar Wahabi. Kan? Saya kata, saya belajar Pakistan. Dia diam. Lepas tu dia belah. Kan? Dia belah macam tu je. Ya. Lepas tu bila bertemu memang tidak bertegur lah. Okay. Cuma nak menceritakan tuan-tuan dan perempuan, nampak tak bagaimana? Itu pasal kita bukan boleh follow, ikut semata-mata orang-orang yang jemaah-jemaah haji ini atau jemaah-jemaah umrah ni, bukan main ikut saja. Itu satu nasihat. Ya. Alhamdulillah di antara jemaah-jemaah yang saya ikuti ya ataupun travel seperti MKM, disediakan di kalangan orang-orang yang bawa haji dan umrahnya adalah orang yang masya-Allah di antara orang sunnah yang penuntut ilmu. Itu kelebihannya. Supaya kita menyelamatkan jemaah-jemaah tidak terjebak dalam masalah syirik. Okey, baik, kita lihat berikutnya. Inilah doa yang mencakupi semua hal, termulia, terlengkap dan paling bermanfaat dari doa-doa yang lain. Kerana apa? Kerana doa ini menggabungkan antara dua kebaikan dunia dan akhirat serta perlindungan dari semua kejahatan dan penyebabnya. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Kenapa doa ini mengajarkan kita berdoa untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Dan menyelamatkan dari sumber-sumber yang tak betul, menjadikan sumber itu betul. Ya, penting sekali. Ini di antara kelebihan doa tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan berdoa. Termasuk kebaikan dunia adalah segala hal yang diinginkan di dunia dan diusahakan untuk mendapatkannya, yang meliputi ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan soleh, sihat dari berbagai penyakit, terlepas dari permasalahan, problem dan kesulitan. Ya, nampak tak? Termasuk juga isteri yang solehah, yang mengkagumkan jika dilihat, yang menyenangkan jika bersanding dekatnya. Bersanding. Ini maksudnya jika duduk dekatnya. Ini di antara benda yang Rasulullah sendiri mengingatkan kita, doa-doa yang amat penting. Di antaranya isteri-isteri yang solehah. Tuan-tuan dan perempuan, penting. Ya,
Isteri-isteri yang solehah, suami-suami yang soleh kena juga. Kenapa isteri-isteri ini berkata, suami nakkan isteri yang soleh seperti Aisyah, ya, seperti Ummul Mukminin. Jadi si suami mestilah jadi seperti Rasulullah, seperti para sahabat. Oh, dikaitkan begitu. Tersenyap kita, ya. Tersenyap kita, maka berubahlah dua-dua. Tapi seharusnya isteri-isteri kena faham, ya, walaupun isteri-isteri memiliki suami yang tak baik, jadikan seperti Asyah, isteri Fir'aun, yang mana walaupun suaminya jahat, tapi dia baik. Tetapi tidak dinafikan jika suaminya baik, lagi indah rumah tangga. Kerana pada rumah tangga itu, di antara ketenangan yang Rasulullah sebutkan adalah rumah yang besar, yang selesa maksudnya. Maksud rumah yang besar itu bukan rumah besar tu dia, mak, ya besar stadium bola tu, tak. Tetapi rumah yang besar itu adalah rumah yang selesa. Disebabkan kita melihat rumah Rasulullah tak besar mana. Silap-silap besar bilik kita je. Ya, silap-silap besar bilik air kita pun. Ya, kecil je. Tetapi rumah tu besar, yang dimaksudkan rumah yang selesa. Ya, tak akanlah rumah yang kecil tu diletak kapet tak apa, diletak apa, cushion, sofa, apa lagi dia nak letak. Sampaikan kuali berada di tengah rumah. Ya, periuk ada di dinding-dinding. Ya, itu bukan rumah yang selesa. Dan isteri yang solehah. Kenapa isteri solehah ini yang memainkan peranan sebenarnya? Isteri yang solehah ini yang memainkan peranan. Bila suami tak ada, bagaimana kedudukan penjagaan harta suami? Ya, dia tidak akan ambil harta suami itu sesuka hati. Ini di antara sifat isteri solehah. Ya. Ini di antara sifat isteri solehah, yang mana dia menjaga, ya, harta suami. Apabila dia diberikan duit, dia amanah. Tuan-tuan dan perempuan dan para ibu, satu nasihat. Duit suami, duit isteri. Satu perbahasan yang agak menarik di kalangan manusia yang jahil. Apabila dikatakan, apakah hukum duit isteri kepada duit suami, pada suami? Ya, harta isteri pada harta suami. Suami boleh ambil tak? Clear, orang perempuan akan jawab, tak boleh. Oh, sebab apa? Ini harta isteri. Oh, kan clear. Walaupun 1 sen tak boleh ambil, melainkan dengan minta izin. Betul? Harta suami isteri tidak boleh diambil oleh suami melainkan minta izin. Walaupun sedikit, apatah lagi banyak. Kecuali isteri kata tak apalah abang, okey. Ya, tapi biasanya, ya, isteri dia tidak akan berkata begitu. Susah nak dapat isteri yang berkata begitu. Itu hak dia. Ada juga yang salah faham bila suami dia berkahwin dengan dia, suami pun pandai pusing. Ya, kamu adalah milik aku. Apa juga harta kamu juga menjadi milik aku. Dah terkena. Ya, pasal melalui pengalaman kita ada yang berlaku. Saya terkejut bila orang tu bagi tahu begitu. Saya kata, macam tu sekali. Isteri ni tak faham ke? Ya, tak tahu ke? Harta dia itu bukan milik suami. Milik tubuh badan. Itu pun tidak menyeluruh dari sudut hukum dia. Dia tak boleh paksa isteri dia bagi khidmat pada mak bapak dia. Bapak laki. Dia tak boleh. Ya, dia tak boleh buat sesuka hati. Ya, walaupun itu isteri dia. Dia kena ada peraturan yang tertentu. Kan? Agak kelakar bila saya dapat tahu tu, saya terkejut. Begitu sekali dia sayang kat suami dia, sehingga kan salah faham berlaku. Dia kata bila seorang suami telah memiliki isteri, segala-galanya adalah milik suami. Harta pun milik dia. Suami tu enjoy lah. Kan? Bagaimana kedudukan harta suami kepada isteri? Isteri boleh ambil ke sesuka hati? Boleh jawab? Kan? Oi, jawab semua. Boleh? Tak. Tuan-tuan dan perempuan, tak boleh. Harta suami adalah milik suami. Tidak boleh isteri mengambil sesuka hati, melainkan dengan izin suami. Kecuali jika suami itu kedekut. Yang berlaku dalam kisah Abu Sufyan dan Hindun. Yang Hindun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kaya tapi kedekut. Maksudnya, urusan rumah tangga tidak ditunaikan disebabkan kekedekutannya. Ya,
masalah makan, minum, masalah elektrik, masalah apa lagi? Ya, pakaian dia, kesihatan dia, pendidikan. Ini usul-usul bagi satu rumah tangga. Sampai nak makan pun susah. Ya, nak berbuka pun susah. Tak ada apa nak dimasak. Habis pasal dia berkira sangat. Okey. Maka di situ dibenarkan ambil yang berpatutan. Bukan main ambil tu dia. Ambil kerana masalah makan problem, bantai dia ambil tu dia. Siap dengan baju maxi dia, baju skirt dia, ya baju raya. Itu salah. Itu tak boleh. Dia ambil bertepatan, bersesuaian. Itu kalau suami yang kedekut. Tapi rasanya insya-Allah suami-suami kita yang berada keuangan dia stabil, biasanya dia takkan kedekut. Kadang dia bagi, ni dia check. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka guna sebaik-baiknya. Ya, guna sebaik-baiknya. Berapa limit, dia bagi limit. Okey, guna sebaik-baiknya. Itu cara dia. Ya, itu cara dia. Kerana apa? Bila suami mati, tengok hukum pada harta suami apa berlaku? Kalau harta suami itu dia dapat terus kepada isteri, itu boleh dikatakan harta suami itu milik isteri. Tetapi bila dia mati, harta suami menjadi bahan faraid. Bahan faraid dia kepada ashabul furud. Siapa dia? Isteri, anak lelaki, anak perempuan, mak, bapa. Kalau tak ada anak lelaki, maka bapa saudara dia berkait. Nampak tak bagaimana kaitan dia tu? Begitu juga dengan isteri. Harta isteri bukan harta suami. Bila dia mati, bagaimana pembahagian harta itu berlaku? Pada ashabul furud. Mak, bapa, apa semua, anak lelaki, anak perempuan diambil kira. Maka di situ yang jelas kepada kita bahawa ada hak hukum-hukum harta. Ya. Baik. Termasuk juga isteri solehah yang mengkagumkan jika dilihat. Ya. Maksudnya kagum dilihat, maksudnya isteri itu berpakaian anggun. Ini di antara masalah-masalah masyarakat kita, isteri-isteri yang di rumah dia pakai tak anggun. Ya. Kalau dia pakai, itu pasal bila suami tengok pramugari, lain pramugari ni. Ya, turun-turun ke bumi, ya, sampai kat rumah bergemban je bini kita. Ataupun pakai t-shirt ala kadar, baju kaftan ala kadar. Ya. Lain semangat suami tu tengok di atas kapal terbang, bila berada di bawah kapal terbang. Tetapi suami juga perlu berjaga-jaga. Jangan harap ya isteri je make up ya, make up sampai dah tak kenal muka isteri, dah terlampau make up tu lebih sangat. Untuk suami kena berhati-hati juga ya. Para isteri jangan make up lah. Siapa ni dah tak kenal. Eyeshadow dia tebal mak, hitam sampai ke atas. Ya. Pink dia macam clown sudah. Ya. Baik. Begitu juga si suami. Ya, bila tengok isteri tu turun dari tangga rumah tu nak pergi ke dapur macam pramugari, ya, dia kena smart pula. Macam pramugara. Baru jadi, ataupun macam pilot. Ya. Kerana Ibn Abbas mengatakan, seperti mana aku nak isteri aku cantik, dan aku akan mencantikkan diri aku. Tu dia. Ini kadang suami pun pakai t-shirt nampak ketiak, kadang-kadang nampak pusat je. Ya, itu pun jadi masalah. Cuba pakai. Ya, macam nak pergi meeting tu dengan smartnya kan. Sekali-sekala. Ya, bagaimana? Anggun kat rumah tu kan. Baik. Ala kulli hal. Yang menyenangkan jika bersanding, yakni bila duduk berdua-duaan dengan bau harum-haruman, ini kadang-kadang wanita-wanita dia pakai harum di luar. Di dalam rumah berbelacan. Tak jadi. Ya, pakai harum-haruman. Menjaga diri juga anak-anaknya, harta suami jika ditinggalkan. Juga memperolehi keturunan soleh dan berbakti yang menyejukkan mata, yang menghiburkan perasaan, menyenangkan sanubari selanjutnya. Okey. Jadi dalam bab ini yang Rasulullah dalam syarah ini menceritakan betapa tenang satu keluarga yang bahagia ini. Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan ya, yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kita pasangan masing-masing, jagalah. Ya, jagalah. Kenapa? Ialah saya baru kematian ibu. Ya, baru kematian ibu tak sampai seminggu lagi. Ya, tak sampai seminggu lagi. Hari Ahad yang lepas, ya memang sedih. Ya, terutamanya bila tengok ayah kita dah mula bersendirian.
cara dia bercakap tu kita dah faham. Ni sebab saya sebab sikit kerana mak saya baru je meninggal kerana saya menyaksikan dalam keadaan yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepadanya. Yang mana bayangkan setelah berapa puluh tahun, 60 tahun, 50 tahun bersama, ialah asam garam kehidupan itu akan berlaku. Namun kesetiaan masing-masing itu amat penting untuk mendapatkan satu titik kesefahaman. Bila berlaku tu subhanallah, perpisahan yang menyedihkan. Perpisahan yang menyedihkan. Maka disitulah datang rahmahnya. Rahmahnya dalam siri rumah tangga. Sehingga kan Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah, apa dia buat? Kadang-kadang bila ada daging lebih, macam kambing yang lebih, dihantar kepada kenalan-kenalan Khadijah. Kerana nak hubungkan balik silaturahim itu, betapa sayangnya, mengisyaratkan disayangkan Khadijah. Sehingga kan Aisyah cemburu. Aku tak pernah melihat Rasulullah SAW menyayangi isteri-isterinya seperti mana dia menyayangi Khadijah. Sehingga disebut-sebut. Orang dah mati tapi orang yang hidup ni cemburu. Kenapa? Kerana betapa baiknya Khadijah kepada Rasulullah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, layanlah suami itu dengan sebaik-baik yang mungkin. Kita akan merasa sedih. Merasa sedih sangat-sangat bila suami kita mati, ganjaran pahala akan hilang. Banyak ganjaran pahala akan hilang. Sedangkan kepada suami itu ada syurga yang menunggu. Seperti mana pada ibu dan ayah ada syurga yang menunggu. Dan suami-suami, layanlah isteri dengan sebaik-baik yang mungkin. Kerana pada isteri-isteri ini kita boleh membolot harta-harta syurga dengan begitu cantik. Bila kita melayan mereka dengan cara yang baik. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang perlu kita tahu. Betapa pada hari-hari tua terutamanya. Hari-hari tua terutamanya dalam keadaan kita, orang yang paling rapat hanya sama ada suami ataupun isteri. Anak-anak. Itu pun belum tentu. Dan satu nasihat, saya nasihatkan melalui pengalaman yang lepas juga. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa semua, jika ada anak yang kurang, yang kita anggap sebagai tak berapa nak cerdik lah, apalah, jangan kita marah, jangan kita cakap apa-apa, layanlah dia seperti anak-anak yang biasa. Kerana apa? Melalui kita saksikan orang-orang yang lepas, yang telah berlakunya perkara-perkara yang lepas, dia kata anak dia tak pandai lah, anak dia tak berpendidikan tinggi lah, anak tak kerja. Tahu tak? Tuan-tuan dan perempuan, anak itulah yang menjaga mak dan ayah dia sebelum mati. Anak yang kita anggap tak pandai itulah yang setia pada kita duduk di rumah. Yang jaga pampers kita, yang jaga makan minum kita, yang jaga sakit-sakit kita. Anak yang begitulah yang Allah jadikan supaya kita dihandlekan di waktu hari tua, terutamanya waktu nyanyi. Bukan main-main. Mana anak berpendidikan tinggi? Sibuk. Tak dan nak tengok ayah. Tengok seminggu sekali balik. Itu pun kalau balik. Kalau tak hanya WhatsApp je. Ingat tu. Allah jadikan satu program yang kita tak sangka. Pada hari kita muda, dalam usia 40-an, kita kritik anak kita tak pandai tu, tak pandai ni, dah belajar tinggi-tinggi, habis duit aku. Tiba-tiba pada hari tua, kita menyaksikan jasa yang dibuat. Dia pegang kita, dijaga kita, basuh berak, taik kita, habis dia yang handle. Mana anak yang berpendidikan tinggi? Tak sempat. Belajar tu. Ianya merupakan pengalaman daripada orang lain yang kita studikan. Bersyukur. Doakanlah mudah-mudahan kita diperolehi dengan anak-anak yang soleh. Baik. Selanjutnya perasaan keamanan dan ketenteraman di mana pun berada, baik di rumah maupun pada masyarakat. Termasuk redha dan merasa cukup terhadap pembahagian dari Allah. Semuanya disebut tadi merupakan tiang-tiang kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Di mana kita berhadapan dengan masyarakat-masyarakat yang mana kita nakkan ketenteraman masyarakat. Tetapi kita berhadapan dengan fitnah. Semenjak-menjak ini, pertama fitnah COVID yang Allah jadikan semua kita berhadapan. Kemudian fitnah, keburukan dari sudut apa yang berlaku. Penindasan kefahaman daripada masyarakat-masyarakat orang yang jahil. Berbicara tentang Islam sehingga orang Islam tertekan
Ya, bagaimana Islam dihina, Islam diperendahkan. Bila orang Islam buat, semua tak betul. Tapi bila orang kafir buat, semuanya betul. Islam dipermainkan, kalimah Allah dipermainkan. Ya, tidak ada sensitiviti umat Islam untuk mempertahankannya. Berbahaya. Tanah umat Islam dia ambil dengan begitu mudah. Bila orang Islam nak ambil, kena. Orang yang kafir ambil, tak menjadi masalah. Ini merupakan satu gangguan-gangguan dalam masyarakat kita. Ya, rasuah yang bermaharajalela, riba, zina, semua itu adalah masalah masyarakat yang mengganggu ketenteraman. Dan termasuk dalam gadget-gadget yang kita miliki ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang berbahaya. Yang mana jika ianya tidak ditapis, maka berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, cukup pengalaman mengajar kita. Jangan kita dijadikan pengalaman bagi orang lain. Penting sangat. Biar kita mengambil pengalaman daripada orang lain, jangan kita pula dijadikan orang lain sebagai pengalaman mereka. Kerana ini yang berlaku. Gadget-gadget dilepaskan kepada anak-anak yang tidak ditapis. Rosak budak. Rosak. Tuan-tuan dan puan, rosak. Kita dapat terlalu banyak info-info yang menakutkan sebenarnya. Oleh kerana itu ketegasan dalam bab ini kena ada. Baik. Ketiga, kebaikan di akhirat merupakan kenikmatan terbesar, kebahagiaan teragung dan kehidupan abadi. Iaitu tujuan kita hidup, ialah kita untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, kebaikan di akhirat. Kita nakkan syurga yang Allah janjikan. Kita nakkan kebahagiaan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan tidak akan dapat melainkan kerana keimanan kita tinggi terhadap hari akhirat. Kalau sekadar amalan kita nakkan akhirat, tidak ada ledakan ataupun jiwa kita tidak membakar iman kita kepada hari akhirat tu, maka dia akan hasil kualitinya agak kurang. Mungkin kita dapat tetapi hasil kualiti. Tetapi kita beriman dengan hari akhirat dengan keyakinan yang bukan sebarangan. Ini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan kena latih. Beriman kepada Allah dengan cara yang betul, beriman kepada hari akhirat dengan cara yang betul, yang boleh mendatangkan ledakan jiwa untuk bersemangat melakukan amalan-amalan ini amat penting. Kerana bila kita mampu meledakkan jiwa kita untuk beriman kepada hari akhirat dengan betul, tontonan itu akan menjadi. Kerana jiwa itu membara inginkan syurga Allah, inginkan syurga Allah. Dan hati kita akan merasa sentiasa takut neraka Allah, neraka Allah. Ya, penting. Itu pasal cara beriman tu amat penting. Dia akan membakarkan, semangatkan jiwa-jiwa kita. Baik. Puncaknya adalah raihnya redha Allah dan diperkenankan memasuki syurga yang di situ dapat melihat wajahnya yang maha agung, ya, yang maha mulia. Ya, itulah kemuncak kita berada di dalam syurga, apa dia? Keredaan Allah. Kalimah itu akan dimiliki oleh ahli syurga sahaja. Allah redha. Di dunia ini Allah redha kepada para sahabat dan para nabi. Tetapi selain daripada itu, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Itu pasal bila kita sebut radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, semua dimiliki oleh para sahabat. Tabi'in tidak. Tabi'in tidak. Hanya tabi'in disebutkan rahimahullah. Itu sahaja. Tetapi kepada para sahabat disebabkan dalil jelas Allah berikan kepada mereka. Title ini terlalu tinggi kerana kedudukan mereka itu selepas para nabi. Ya. Okey, baik. Jadi di dalamnya ada kehidupan selesa yang selalu muda, kebahagiaan yang tidak akan hilang dan kesenangan yang tidak bertepi. Apa saja yang ada di situ tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengari oleh telinga dan tidak pernah dikhayalkan di dalam pemikiran. Ya, subhanallah, itulah syurga. Syurga yang Rasulullah katakan itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataran fi qalbil bashar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak ada perasaan takut dalam hati manusia. Apa yang terbayang kepada kita bentuk-bentuk syurga itu, semuanya adalah tidak sama. Bahkan berlipat kali ganda. Ya, subhanallah.
Yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan maksudnya. Dan tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu apa saja berupa berbagai macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, agak menarik dalam ayat Al-Quran ini dalam surah As-Sajdah. Ya. Yang mana Allah menceritakan bahawa yang menyedapkan pandangan mata. Berarti pandangan mata ni amat dahsyat. Dia bukan menyedapkan makan tu. Ya, makan tu sedap. Tetapi pandangan mata ni dia sedap sama ada waktu kenyang, waktu lapar, waktu sakit, waktu apa, sedap. Berbandingkan makan, ya, makan sedap waktu lapar je. Lapar je. Ya, waktu lapar sedap. Itu pun tengok jenis makanan. Tapi kalau dah lapar tu memang sedap belaka. Bagi je. Ya. Tapi bila dah kenyang, dia dah tak sedap. Dah kenyang, dia tak sedap. Waktu sakit, dia dah tak sedap. Tekak tu dah rasa lain macam je. Tetapi, kenikmatan mata, waktu sakit ke, waktu apa ke, dia jadi sedap. Nak tidur, tengok video terus tak tidur. Waktu sakit, nak sakit, jadi tak sakit. Dan berbagai-bagai. Dan ianya dibuktikan dalam peristiwa Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kan? Ingat tak Zulaikha? Apa dia buat? Dia panggil mak datin, mak datuk yang dikategorikan isteri-isteri pembesar tu datang ke majlis dia. Ya, macam kita makan garpu ada, sudu ada, pisau ada. Cuma pandainya dia sediakan pisau yang tajam. Yang mana memerlukan buah ataupun apa yang dipegang dan pisau itu memotong. Itu taktik dia. Kecantikan Yusuf alaihissalam. Apabila Zulaikha dah tengok semua dah tengah siang buah tu, tengah potong buah-buahan tu, ya, tengah heri-heri macam kita lah kan, potong. Nasib baik potong, tak blend. Ya Allah, kalau blend lah. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana agak tengah blend-blend tu masuk tangan. Brrr. Dia potong. Zulaikha kata, ya Yusuf, keluar. Layan nanti-nanti kamu tu. Itu taktik dia. Ya Allah, makar dia begitu dahsyat. Ya. Hati-hati. Makar perempuan yang disebutkan. Inna makrukum na'azim. Ya. Sesungguhnya, makar kamu itu besar. Ya, sedih, menangis. Belum tentu menangisnya betul. Ya, itu biasa. Semua sistem hakim dia tahu dalam bab ni. Kehakiman memang cerdik dalam bab-bab yang begini. Dia bukan nilai pada menangis kamu tu. Kenapa? Kerana menangis kamu tu kadang-kadang menangis buaya. Tu dia. Menangisnya buaya. Ya, buaya menangis. Alahai kesian, kita gosok lah buaya. Lepas tu ngapnya kita. Tu dia. Yang disebutkan menangis air mata buaya. Okey. Kemudian, pergi layan anti-anti kamu tu. Yusuf tak tahu. Yusuf ikut arahan. Dia keluar nak melayan anti-anti. Ya, bila anti-anti dia, mak-mak datin ni tengok, ya Allah, ini bukan manusia. Ini malakul karim, malaikat yang mulia. Maka terpotong tangan dia. Sakit tak? Tak sakit. Tu dia kelebihan mata, power mata dikatakan. Tak sakit. Ya Allah, potong. Ibu-ibu bukan cubit. Cubit lagi lah rasa macam kena urut je. Ya, ni potong. Tak sakit. Itu baru kejadian Yusuf. Kejadian Yusuf yang disebutkan separuh kecantikan Adam. Kecantikan Yusuf separuh kecantikan Adam. Ya. Belum Nabi Adam lagi. Kalau Nabi Adam pancung tengkuk lah kita. Tak rasa apa. Jadi, benda ni agak menarik. Kerana itu Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mana yang menyedapkan berbagai kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan dalam bab ini yang menyedapkan pandangan mata ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Keempat, terbebasnya dari seksa api neraka
menyempurnakan kenikmatan, melengkapi perasaan aman, menghilangkan kekhawatiran dan kerisauan serta mengusirkan ketakutan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Barang siapa, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah katakan dalam ayat tu, barang siapa yang terselamat dari neraka, maksudnya terselamat dari neraka ini, dia melalui titian sirat tak jatuh ke dalam neraka. Dia lalu titian sirat walaupun nak jatuh, jatuh dia dan betulkan diri dia ataupun dia dan duduk ataupun tersangkut kat titian sirat itu. Dia tak terjatuh ke bawah. Sedangkan titian di bawah tu neraka yang sedang menarik begitu. Dia dan selamat. Tak masuk neraka. Itu yang dikatakan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu daya. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beramal dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah terima ya doa kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, kita sambung muka surat 364, doa memohonkan keampunan. Ya, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan doa memohon keampunan kita dari berbagai sudut. Ya, berbagai sudut. Okey. Saya pun tak hafal lagi, cuma kita dah baca. Kita cuba menghafal sedikit-sedikit kerana ianya merupakan doa yang baik untuk kita. Ya, baik. Hadis yang ke-117 dari Abu Musa Asy'ari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddamu wa antal muakharu wa antal muakhiru wa anta kulli syai'in qadir wa anta ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW berdoa dengan doa yang saya bacakan tadi, yang bermaksud, Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Ampunilah kesalahanku, kebodohanku, tindakanku yang melampaui batas, dan apa saja yang engkau lebih tahu tentang diriku. Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku kerana aku terlalu bersemangat, banyak bersenda gurau, yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, kerana semuanya itu memang ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku menyembunyikan, yang aku tunjukkan, dan apa-apa yang engkau lebih tahu dariku. Engkaulah muqaddim, dan engkaulah muakhir, dan engkaulah yang maha. Baik. Kuasa kata ni kita lihat berkaitan dengan kalimah-kalimah yang agak penting juga kita melihatnya. Pertama, khati'ah maksudnya dosa. Lepas tu jahli bodoh, lawannya kata dia ialah al-ilm. Dalam konteks hadis ini diarti kesalahan yang sengaja ataupun yang bertindak bodoh. Itu dia maksudnya, ya, di atas dasar yang sengaja yang bertindak bodoh. Okey.
Kemudian kosakata israfi, yakni berlebih-lebihan dalam segala. Macam kita berlebih-lebihan kalau waktu berbuka tu, kalau ikutkan makan kurma, air, kuih sikit dah cukup dah. Ya, untuk berbuka. Untuk melantak pula. Untuk makan secara kasar, ataupun itu pasal ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan amat penting kita mengetahui arti kata tu amat penting. Kerana apa? Arti kata berbuka puasa tu. Memberi orang berbuka puasa yang dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa tu. Maksud berbuka puasa tu ialah kurma, air dengan kuih sedikit. Itu dia. Yang macam mana kalau kita pergi Mekah, Madinah tu dihamparkan di dalam masjid, di luar Masjidil Nabawi tu, itu bukan berbuka puasa dah tu, lebih daripada tu. Ya. Konsep berbuka puasa, air kahwa ke, air zam-zam ke, lepas tu roti, kurma, yogurt sikit, itu dia. Dengan arti kata lain, sehingga kan orang yang miskin pun boleh dapat pahala yang begitu kalau dia nak buat. Tetapi bila kita salah faham terhadap tentang konsep berbuka puasa, ya, kita sebut kurma, air, lepas tu kita air sirap, teh tarik, lepas tu apa lagi? Nasi biryani gam, nasi biryani kat mana Shah Alam tu, Tok Syekh Harap tu, nasi lauk pauk, itu bukan berbuka puasa dah tu. Yang menyebabkan orang yang miskin tak mampu, kata saya tak mampu, tak ada duit nak buat. Ya. Yang memerlukan sampai 300-400. Ya. Sedangkan arti berbuka puasa tu dia. Simple. Berarti tak sampai RM4 pun. Tak sampai, bolehlah kita katakan dalam paling minimum ya RM2-3. Boleh dilakukan pada semua orang. Maka waktu itu ya, orang yang miskin pun dapat memberi makan kepada orang berpuasa. Ada pun makanan yang kita makan, sate, kebab, apa lagi ya, yang sampai kita debak tu, ya, semua tu ialah memberi makan orang yang lapar. Dia lain. Pahala dia lain. Pahala besar juga. Tapi ialah bila kita packagekan, bagi berbuka dan makan sekali, ialah pahala dua kali kita, dua perkara tu kita dapat. Ya. Tetapi kalau orang yang susah, orang yang tidak ada keuangan, ya, dia nak memberi makan, apa salahnya? Ya, bagi je dalam konteks yang Rasulullah ajar, ya, berbuka puasa. Okay, baik. Kedua, jiddu. Ya, serius, lawan kata al-hazal, gurauan. Yakni kita buat tu memang buat serius dan main-main, ya. Buat serius dengan buat main-main. Ya, berlaku dalam siri amalan kita. Ada yang kita main-main tak sengaja, ada yang kita serius. Kemudian al-khata'i wa amdi. Yakni maksudnya menarik pengertian dari yang umum khusus kepada yang umum. Kerana al-khata'i, kesalahan, bisa saja muncul kerana serius maupun gurauan. Pengulangan untuk menunjukkan majoriti perbuatan yang membuat manusia berbuat kesalahan. Yakni kadang-kadang kita buat dengan sengaja dan kadang-kadang kita buat dengan tak sengaja. Maksudnya, ya, di situ khata'i, yakni tak sengaja, wa amdi, ya, wa amdi, yakni sengaja. Kesalahan yang buat tak sengaja, buat sengaja. Kemudian antal muqaddam, antal muqaddim. Antal muqaddim, engkaulah yang menempat di depan siapa saja yang engkau kehendaki di antara ciptaanmu, sehingga ia berusaha mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat sempurna dan menunaikan kewajipan ubudiyah dengan bimbinganmu. Yakni engkaulah yang akan mengetengahkan atau membaiki seseorang, apa juga kepada kebaikan. Ya, engkau boleh menjadikan orang itu baik, mendahuluikan daripada orang-orang yang lain. Ya. Kemudian al-muakhir, engkau menempatkan di depan siapa saja yang engkau kehendaki dari makhlukmu dengan kehinaan dan terjauh dari ke darajat kebaikan. Yakni engkau ketengahkan yang baik dan engkau mengakhirkan orang yang tak baik. Dengan arti kata lain, kita minta Allah dulukan segala kebaikan dan jauhkan segala kepada keburukan. Dia yang hanya mampu untuk mendahulukan kebaikan dan menjauhkan kepada keburukan. Baik. Jadi ini di antara perkara yang diterangkan dalam hadis ini. Dia syarah dia nanti kita akan lihat pada muka surat 369 nanti.
Digabungkan 3 hadis ini dan dia akan syarahkan. Namun kita syarahkan sedikit kerana masa ada lagi sikit untuk kita habiskan. Baik. Di antara hadis ini menceritakan, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, kita minta hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, kebodohanku, dari kebodohan kita, tindakanku yang melampaui batas, perbuatan-perbuatan yang tak sengaja, yang melampaui batas ataupun sengaja yang melampaui batas, dan apa saja yang engkau lebih tahu tentangnya diriku. Ini amat penting. Kadang-kadang kita nampak kesalahan tu itu sahaja, tapi kita tak nampak lagi kesalahan yang tak kita perasan. Ya, tak kita perasan. Ada kesalahan-kesalahan. Di antara kesalahan-kesalahan itu kadang-kadang kita tak perasan. Buang sampah merata-rata tak perasan kadang-kadang. Ya. Kita lukakan hati orang cara tak perasan. Itu pun termasuk dalam benda yang kita tak perasan. Okey. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana mana tadi? Kerana aku terlalu bersemangat. Ya. Banyak bersenda gurau yang aku sengaja maupun aku tidak sengaja. Ini di antara perkara yang mana kita berdoa, Allah minta jauhkan segala ataupun Allah ampunkan kesalahan kita, ya, sebab apa? Kita bersenda gurau. Ya, kadang-kadang senda gurau itu menyakitkan hati kawan, kadang-kadang terasa, ya, kita minta maaf pada Allah. Banyak bersenda gurau yang aku sengaja maupun yang aku tidak sengaja, kerana semua itu memang ada pada aku. Ya, maksudnya aku lakukan. Ya. Bukan maksudnya bersenda gurau tak boleh, tak menjadi masalah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, dia suka bersenda gurau. Ya, dia cakap tu kadang-kadang Rasulullah tersenyum dengar dia bercakap, cara dia bergurau. Ya, tetapi jiwa dia kental dalam bab berjihad di jalan Allah. Tapi dia ada, kita kadang-kadang kita duduk kat rumah, saudara mara balik raya nanti kita tengok ada orang-orang yang Allah bagi kan pandai bercakap sampai kita pun naik tersenyum gelak kan. Tu dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang akan datang. Ya, ini satu perkara yang mana kita harapkan. Kerana bila Allah menepati apa yang kita minta ini, insya-Allah apa yang akan datang Allah akan ampunkan. Dan itu perbuatan yang cukup sukar didapati melainkan terhadap para nabi dan juga para syuhada, para ahli Badar, ya, yang Allah berikan kelebihan tersebut. Kelebihan yang dimiliki, Allah ampunkan dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Yang aku sembunyikan, yang aku tampakkan. Yang ini dosa zahir dan dosa batin. Dosa batin ini di antara masalah dosa yang mana dosa berkaitan dengan i'tiqad yang perlu dibetulkan, dosa perasaan, su'zan, ya, prasangka kepada manusia, itu termasuk dalam dosa batin. Ya. Apa saja yang engkau lebih tahu dariku. Itu kemuncak kita ucapkan itu menunjukkan apa-apa juga dosa yang terrahsia itu engkau je yang tahu. Engkaulah yang muqaddim, yang mendahulukan kebaikan, dan engkaulah muakhir yang melambat ataupun menghilangkan segala dosa-dosa, dan engkaulah maha kuasa segala sesuatu. Maka dengan hadis ini kita cubalah, ya, kalau mampu kita menghafalnya alhamdulillah, tapi kalau tak mampu cukup kita ambil pada maknanya, kita jadikan dia sebagai siri doa-doa kita, seperti mana doa yang kita baca tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini pun kalau kita nak jadikan dalam siri doa-doa maksur, kenapa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan hadis ini hadis sahih sangat-sangat, maka insya-Allah kita cuba beramal, ya, kita cuba beramal, maka insya-Allah mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini kita dapat beramal dengan amalan yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya rasa cukup sampai di sini, dan saya pun mengiklankan pada mana-mana tuan-tuan dan perempuan ingin melakukan kebaikan, kami sedang memohon satu tanah untuk dijadikan sekolah dan orang tu bersedia untuk mewakafkan. Mudah-mudahan ya Allah berikan hatinya yang baik itu untuk mewakafkan, dan kami ingin membina kawasan itu sebagai sekolah tahfiz kami yang baru,
Dan insyaAllah barang siapa yang nak menginfak, nak apa semua, insyaAllah boleh hubungi kami nanti. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ganjaran pahala diberikan oleh Allah yang terbaik, kerana permulaan kami akan membina sebuah surau. Ya. Jadi insyaAllah saya berhenti di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.